العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bustanul Arifin, iaitu taman orang-orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya ke-33, muka surat 105. Dan sebahagian daripada apa yang mereka sebutkan pada memuliakan seseorang yang ada kecenderungan hati kepada kekasihnya ialah perkataan ahli syair. Jadi sebahagian daripada apa yang mereka, orang-orang yang sebelum daripada ini sebut pada memuliakan seseorang yang ada kecenderungan hati kepada kekasihnya ialah perkataan ahli syair. Ala hayyid diyara bisu'da inni uhibbu li hubbi Fatimah diyara. Artinya, perhatian, ucapkan salam hormat pada rumah-rumah yang ada di kampung Su'da, kerana aku sebenarnya mencintai rumah-rumah yang ada di sana kerana cintaku kepada Fatimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama tasawuf adalah ulama yang cuba memperbaiki hati, ulama-ulama yang cuba memperbaiki hati agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat yang cukup diambil berat oleh para alim ulama tasawuf adalah mencuba melahirkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ada beberapa syair yang sebelum daripada itu diungkapkan oleh orang-orang yang terdahulu. Kadang-kadang syair itu hanya menceritakan tentang cinta seorang lelaki kepada seorang perempuan, tetapi dia menggunakan syair tersebut terhadap cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syair yang serupa maknanya dengan perkataan di atas, uhibbul ayama id busainatu ayyimun wa ahbabtu lamma ghaniyatil ghawani. Aku cinta perempuan-perempuan yang tidak bersuami kerana Busainah belum bersuami. Kemudian aku cinta semua-semua perempuan yang telah bersuami kerana Busainah juga telah bersuami. Ni kalau kita tengok ni berkait dengan perempuan, tapi macam yang kita cerita tadi, bahawasanya benda ni menjadi pedoman kepada sebahagian daripada orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita cinta kepada Allah, maka setiap amalan yang dapat membawa kita kepada Allah, setiap hamba Allah yang rapat dengan Allah, semuanya kita cinta. Begitu juga sebaliknya. Baik, kemudian ke-34 telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Anbari daripada Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, pada suatu ketika kami berjalan bersama-sama di lorong bandar Basrah menuju ke rumah setengah daripada ulama ahli hadis, dan saya pun berjalan dengan sedikit cepat. Lalu ada di sana seorang lelaki yang bercakap percakapan yang tidak sopan. Ia mengatakan, angkatkan kaki-kakimu daripada sayap malaikat sehingga kamu tidak mematahkannya. Ia berucap yang sedemikian itu dalam suasana mengejek-ngejek maksud sebuah hadis yang diriwayatkan dalam membicarakan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Maka orang itu jadi lekat di tempatnya dan tidak dapat bergerak ke tempat yang lain, sehingga keringlah kakinya dan terus jatuh di tempat itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita faham perkataan ni, kita kena faham suatu benda yang lain. Benda di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat
meletakkan, menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi di sana ada hadis yang Nabi SAW menyebut bahawasanya para malaikat meletakkan sayap untuk penuntut ilmu. Baik, apakah maksud meletakkan sayap untuk penuntut ilmu? Ada sedikit khilaf di kalangan ulama hadis dalam menetapkan makna hadis ini. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan maksud meletakkan sayap adalah malaikat terbang, apabila dia tengok penuntut ilmu, dia pun merendahkan sayap untuk memberi penghormatan kepada penuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya, maksud meletakkan sayap adalah menghamparkan sayap di atas tanah agar penuntut ilmu berjalan di atas sayap malaikat tersebut. Dan penafsiran yang kedua di antara penafsiran yang masyhur di sisi ulama hadis. Jadi apa antara penafsiran hadis yang kita cerita tadi, para malaikat meletakkan sayap kepada penuntut ilmu agama, maksudnya dia adalah penuntut ilmu agama turun daripada rumah dia, berjalan menuju kepada ke tempat majlis-majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara cara Allah Taala memuliakan dia, tapi kita tidak nampak, adalah malaikat telah menghamparkan sayap-sayapnya di atas bumi sehingga penuntut-penuntut ilmu berjalan di atas sayap para malaikat. Okey, ni yang pertama. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang akibat buruk mereka yang mempersenda-sendakan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada beberapa cerita yang diriwayat oleh ulama-ulama hadis, yang mana ulama-ulama hadis yang meriwayatkan cerita ini adalah ulama yang boleh dipercayai. Satu ketika pernah berlaku, suatu ketika dahulu, ada seorang lelaki ni jenis dia tolol sikit lah, kalau cakap kita gitulah lebih kurangnya. Jenis dia tolol sikit. Baik, tengah-tengah dia berjalan untuk menuntut ilmu hadis, dia pun menggunakan ayat yang menunjuk bahawa dia mempersendakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mana? Jangan jalan ngasuh sangat, lama kan patah sayap malaikat kan. Dia kata mana? Jangan jalan ngasuh sangat, lama kan patah sayap malaikat. Maka lepas daripada tu, Allah Ta'ala terus memberi hukuman yang buruk kepada lelaki tersebut. Lelaki itu tidak mampu untuk mengangkat kakinya. Lelaki itu tidak mampu untuk mengangkat kakinya, terus lumpuh dan remah di situ. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini yang pertama, kata dia lagu. Tengok kita baca sekali lagi. Telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Ambari daripada Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji rahimahullahu taala, beliau berkata, pada suatu ketika kami berjalan bersama-sama di lorong bandar Basrah. Basrah ni satu tempat yang terletak di negeri Iraq sekarang ni, menuju ke rumah setengah daripada ulama hadis. Sebab dulu kalau kita nak belajar hadis, kita akan pergi jumpa dengan ulama-ulama hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama hadis dulu ulama-ulama yang berkat. Sebab mereka bukan setakat meriwayatkan hadis, tetapi menterjemahkan hadis-hadis yang mereka riwayat di dalam kehidupan mereka, akhlak mereka seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup jaga apa hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi orang hak yang rapat dengan Allah, orang hak yang meriwayat hadis Rasulullah, memang betul-betul pewaris Nabi. Tiba-tiba mungkin belajar dengan ulama hadis hak yang berkat lagu tu, buat main je perkataan-perkataan hak dan ucapan-ucapan hak yang mu pernah dengar daripada mulut dia, buat main gurau je. Ada lagi mungkin Imam Nawawi akan cerita juga, nanti kita baca sikit lagi. Ia berucap demikian, ini adalah dia kata mana? Pada suatu hari kami berjalan bersama-sama di lorong bandar Basrah menuju ke rumah setengah daripada ulama hadis, dan saya pun berjalan dengan cepat, sedikit cepat. Laju sikitlah jalan. Lalu ada di sana seorang lelaki yang bercakap percakapan yang tidak sopan.
Memang lelaki ni tolol sikit lah. Ia mengatakan, angkatkan kaki-kaki kamu daripada sayap-sayap mereka sehingga kamu tidak mematahkannya. Jangan jijak kuat sangat tu, patahkan sayap mereka. Kalau cakap kita gitu lah. Baik. Kemudian ia berucap demikian itu dalam suasana mengejek-ngejek maksud sebuah hadis yang diriwayatkan dalam membicarakan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Maka orang itu jadi lekat di tempatnya dan tidak bergerak ke tempat yang lain sehingga keringlah kakinya. Kering kaki ni lumpuh kaki dia dan terus jatuh di tempat itu. Ke-35. Dan juga telah meriwayatkan oleh Al-Ambari daripada Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ada di kalangan murid yang mengaji ilmu hadis seorang yang jahat perkataannya sehingga ketika ia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Maksudnya sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukannya. Lalu ia memasangkan paku pada kedua tapak kasutnya dan ia berkata, aku mahu menginjak sayap-sayap malaikat. Jadi memang gila ke warna orang lagu ni. Dia dalam manusia ni ada orang yang orang tak gila tapi perangai jadi buruk lagu ni. Dia bila dengar dalam ulama hadis duk cerita, Rasulullah khabar sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap untuk penuntut ilmu. Dia kata balik dia, aku nak letak paku di kasut aku. Tujuan dia, kat dia aku nak pergi menuntut ilmu, aku nak jalan-jalan biar luka sayap malaikat. Dia buat sungguh bukan? Dia buat sungguh. Dia balik dia pergi pasang paku. Sengeling habis masa buat benda tak faedah. Baik, tengok benda yang kena kepada dia. Maka secara tiba-tiba orang ini menjadi buruk kakinya. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan menurut apa yang diceritakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, pada kisah yang sama tetapi dengan tambahan, dan menjadi mati kedua kakinya dan juga tangannya dan seluruh anggotanya, dan dalam satu riwayat lain maka bercerai-cerai anggotanya. Ada riwayat yang lain pula tidak beberapa hari meninggal dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya tidak boleh kita bermain-main dengan hal yang berkait dengan agama. Jangan main dengan semayang. Macam hak sebelum daripada ni main dengan semayang. Dia tak kipas sebelah, dia semayang seolah-olah semayang dengan orang puang. Jadi hak tak ada bini lagi. Hak tak ada bini gitu lah. Dia tak kipas sebelah, semayang dengan pasangan hidup dia. Tu tak kena. Semayang hak yang budak-budak muda buat nganyi semayang pakai luar pendek, isap rokok duk semayang. Ya Allah, itu sebenarnya adalah musibah yang cukup besar. Tidak takut. Sebenarnya itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, bukan semua orang yang wak nganyi kepada Allah, wak nganyi kepada Rasul, wak nganyi kepada agama, wak nganyi kepada ulama-ulama yang sebenar terus ditimpa azab, ditimpa apa hak yang berlaku kepada hak yang kita cerita dalam cerita hak yang kita sebut tadi. Bukan semua. Tapi sebenarnya orang hak yang bermain-main dengan agama, akibat yang paling buruk sekali menimpa diri dia adalah tertutup pintu mata hati dia sehingga dia tidak sedar hak yang dia buat saat itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Tidak sedar. Maka seolah-olah apa hak yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kena pada dia. Betul? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ketika Allah Ta'ala menceritakan golongan munafiqun. Ayat mula-mula sekali dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang orang beriman, orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala cerita sedikit tentang orang kafir. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita pula tentang golongan munafiqun, tentang golongan munafiqun. Baik, antara hak yang disebut tentang orang kafir adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Ta'ala tutup hati mereka itu. Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah Ta'ala tutup di atas pendengaran mereka itu sehingga mereka tidak
mendengar, tidak menerima benda yang benar melalui pendengaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bil ghishawah, di atas pandangan mata mereka itu ada selaput sehingga dia tidak dapat melihat mana yang benar. Baik. Tu kena berhati-hati, kena berjaga-jaga. Kadang-kadang orang kita ni gurau lebih terlajak sampai hal yang melibatkan agama pun gurau juga. Gurau tak ada masalah, tapi janganlah sampai pelawak. Gurau tidak menjadi masalah, tapi jangan sampai ke langgar lampu merah. Bab agama lampu merah, jangan langgar. Kalau langgar lampu merah, hak atas dunia ni ada JPJ, kena sama je. Tapi hak ni bahaya agama dia dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling ditakuti menimpa golongan tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Baik. Ya memanglah kita bab gurau ni kita suka semacam dengar lagu ni, cerita nakal suka lah kita. Nakal dia. Nak jijok sayap malaikat sampai ke patah. Nak luka sayap malaikat. Memang nakal lah. Amba pernah dengar ni orang gurau pelik kau ni, dia tak comel ni gurau pelik. Dia pergi buat haji. Dia buat haji. Lepas tu kawan dia pergi melotong lewat sikit, melotong Jamratul Aqabah dah. Melotong lewat sikit. Orang lain melotong awal lagi, melotong lewat. Dia kata, Allah, masa ni pahasa baru pergi melotong. Setan ngapuh dah pergi melotong. Tu tak boleh tu. Cakap gitu tak boleh, tak comel cakap gitu. Tapi ada tak cakap gitu. Pergi melotong pahasa, setan ngapuh dah, dia kata. Orang pergi melotong awal ke? Jangan buat gitu. Kita bab agama kita tak boleh main gurau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala cukup larang kepada hamba-hambanya mempersediakan gurau, buat main dengan agama. Jadikan agama bahan mainan. Allah Subhanahu Wa Taala larang. Baik, tak kira lah berlakon ke, menggurau ke, jangan jadikan agama sebagai bahan permainan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 70, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maksudnya, jauhkanlah diri, wahai Muhammad, daripada orang-orang yang menjadi agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Orang yang jadi agama sebagai bahan permainan, berlakon, yang mana dalam lakonan tersebut mempermainkan agama, benda itu dilarang keras oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tinggalkan golongan-golongan yang menjadikan agama mereka itu bahan permainan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dan bahan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah ia usahakan daripada perbuatan yang buruk dan keji. Baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Allah Taala sebut dalam Quran. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang kita buat main-main dengan agama, dengan Quran, dengan hadis, dengan agama. Baik. Kemudian ke-36, dan berkata Imam Abu Abdullah bin Ismail At-Taimi rahimahullahu taala, ada sebagian ahli bid'ah yang mengejek sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha, fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Artinya, apabila bangun seorang daripada tidurnya, maka jangan ia memasukkan tangannya ke dalam bijana sehingga ia membasuhnya, kerana ia tidak tahu di manakah letak tangannya di waktu malam.
Jadi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur, jangan terus dia memasukkan tangan dalam bekas air dia. Ni cara dululah. Cara dulu zaman Nabi tak ada baik macam zaman kita di rumah. Baik-baik di zaman kita ni pun baru lagi. Baru tak? Baru lagi baru tak? Baik. Baru lagi. Baik-baik ni. Jadi dulu orang letak kat tempat kita, orang letak air dalam payang, dalam beseng, dalam beldi. Di zaman Rasulullah tak dalam bekas-bekas air. Jadi kalau bangun daripada tidur, nak berwuduk ke, nak mandi ke, Rasulullah kata lagu mana? Jangan terus celup air dalam bekas. Patut basuh terlebih dahulu. Kata Rasulullah, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat." Sehingga dibasuh 3 kali. Basuh 3 kali, senggang bekas, basuh 3 kali 2 bekas. Barulah celup dalam. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, "Fa innahu la yadri aina batat yadu." Sebab dia tak tahu masa dia tidur di mana tangan dia. Dia tak tahu tangan dia duduk mana masa dia tidur. Tambah-tambah dulu, sebahagian daripada masyarakat Arab beristinja dengan batu. Air payah tempat dia. Berok kecil istinja dengan batu. Baik. Jadi lalu dia katakannya, mu tak tahu masa mu tidur tu mu letak mana tangan. Ni ada orang hak yang tak apa nak betul mana ni. Dia orang warah tapi perangai macam orang tak apa nak betul mana. Dia katakan dia, ahli bid'ah ni berkata sambil mengejek. Dia orang Islam. Tapi dia kata sambil mengejek, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Saya tahu. Masa saya tidur saya sedar tangan saya duduk mana. Baik, iaitulah di atas hamparan. Tangan saya atas lembek, atas tilang. Duduk mana lagi? Kata dia. Maka apabila ia bangun pada hari yang berikutnya, tiba-tiba ia mendapati bahawa tangannya telah dimasukkan ke dalam lubang tubuhnya sehingga sampai ke hastanya. Ni dia cakap dengan para alim ulama hak yang kalau orang-orang dulu kata orang ulama berkat. Kalau dia cakap dengan ulama-ulama berkat, jadi gini lalulah. Dan usah kata ulama-ulama di luar hak yang dulu, dan sebahagian daripada cerita ulama-ulama di tempat kita dahulu gitu juga. Sebahagian daripada cerita ulama-ulama di tempat kita gitu juga. Masa Mudut Tani, yang nak cerita Mudut Tani, lepas tu nanti ambil cerita hak yang di Malaysia. Masa Mudut Tani yang belajar tani, ada orang-orang kampung ni belaga kubah, belaga lembu. Dia kalau eret lembu, dia tengok tok guru baba lalu, dah dulu baba hak yang orang kata baba hak yang ada khamak lah, ada karamah. Dia tengok kalau baba tok guru lari lalu depan. Sebab kalau baba tanya, dia tipu Allah lalu. Belaga kubah. Ni apa benar dengar lah. Ada seorang apa di Kelantan, sama duduk Kelantan lah, orang-orang Tok Ubay duk cerita, orang kawasan Pasimah duk cerita, tak tahulah sejauh mana kesayangannya. Ada nama dia, orang panggil Tok Wali Hassan. Nama dia Tok Wali Hassan, dia kawasan Tok Ubay, kawasan Pasimah tu lah. Ambo dah ingat ni cerita lama, ambo rakyat ambo cerita ni ingat-ingat gitu je. Mungkin ada kesilapan sikit dalam cerita. Tok Wali Hassan ni kalau dia masuk dalam kedai, dia tengok air teh habis, dia ambil capur, dia minum. Udak-udak muda 2-3 orang. Udak-udak muda dia tengok orang tua buat lagu tu, dia buat nganyi. Ni ayat ni orang dia, orang karamah, orang hak yang mulut masih, orang kata orang dulu kan. Dia kata cakap Kelantan lah. Jangan ada suka sangat lah, bukan berok cair bah ni kan. Berok cair sungguh. Baik, ni hamba dengar daripada kawan-kawan duk cerita lah. Masa hamba duk Kelantan ni cerita pun hamba dengar berapa puluh tahun lepas dah. Lama dah masa umur hamba belah akhir belasang. Akhir belasang lagi, 20 tahun lebih dah hamba dengar cerita ni. Tu dah ingatlah lebih kurang gitulah cerita. Dah banyak dah cerita-cerita ulama-ulama yang orang panggil ulama-ulama berkat dulu. Dah lewat gurau lagu tu. Macam ni awak main gurau lagu tu kau depan ulama berkat kena lalu lah. Jadi lalulah. Baik. Zaman ni tak apa nak berkat mana muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Katanya lagi macam pernah berlaku di zaman Rasulullah, ada orang sebahagian daripada sahabat
Ialah sebahagian daripada sahabat dah. Dia mari dimakan dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dimakan dengan tangan kanan. Dia kata mana? Aku tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Dia cakap lagu tu kerana sombong. Kemudian kata Rasulullah, mu tidak akan mampu. Lepas daripada tu, dia tidak mampu untuk mengangkat tangan kanan dia sampai ke mulut. Tak mampu sama sekali. Baik. Nah, tapi bukanlah semua benda jadi gitu belaka. Cuma ada orang-orang tertentu jadi. Jadi itulah kita kena berhati-hati, jangan main gurau lah. Berkait dengan agama ni jangan main gurau. Habis benda nak main gurau. Siapa ke agung sangat siapa gaji lawak saat ni tu, habis bab agama pun nak berlawak juga. Nak benda nak main gurau juga. Tu kena berhati-hatilah. Baik. 38 telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Ambari daripada Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf Al-Karkhi adalah seorang ulama besar di zaman salaf dulu, dan dia ni ulama tasawuf. Ma'ruf Al-Karkhi adalah seorang ulama yang cukup dikenali lah. Dia kata mana? Alamatu maqtillahi azza wa jalla lil 'abdi an yarahu mushtaghilan bima la ya'ni. Adalah menjadi tanda atas kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang hamba. Lakoh ke? Oh, lakoh, laju lakoh. Tu. Berkata Imam Abu Abdillah At-Taimi, maka tu kita baca dah kan? Mana kita lakoh lagi ke? Dah betul lah kita. Berkata Imam Abu Abdillah At-Taimi rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah seorang itu berjaga-jaga daripada menghinakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang tauqifi. Perkara tauqifi ni adalah perkara-perkara yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan satu ketetapan Allah yang tidak boleh ditokok tambah atau dicarikan alasan. Jangan buat megurah lah. Jangan buat megurah. Di antara perkara tauqifi adalah bilangan rakaat sembahyang tu perkara tauqifi. Dah sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Apa jadi gitu? Tu dipanggil benda tauqifi. Benda tu benda ta'abbudi, benda tauqifi. Itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Kita tidak boleh mengurangkan daripada bilangan tersebut, tidak boleh kita tambah. Baik. Nampak gaji mayang tu, mayang 8 rakaat kali. Jangan buat megura gitu. Jangan buat megura gitu. Tu benda tauqifi, tak boleh buat megura gitu. Baik. Kemudian katanya lagi, cubalah engkau lihat kepada kedua orang yang telah kita sebutkan tadi menerima akibat buruk daripada ucapan atau perbuatan mereka. Dan makna hadis di atas mengikut Imam Syafi'i dan para ulama yang lain rahimahullahu ta'ala, bahawasanya orang yang tidur itu biasanya tangannya akan bermain-main di atas badannya, dan boleh jadi tangannya terletak di atas tempat najis, sama ada darah, jerawat atau kutu atau tempat istinja dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Sebab itulah dituntut sebelum daripada dicelup tangan dalam bekas air, dia basuh dulu tangan. Ke-37, dan di antara cerita yang serupa dengan cerita yang telah lalu, iaitu suatu cerita yang masyhur dan telah diceritakan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Dia bab cerita lagu ni, ama kena sebut satu benda lagi supaya kita kena faham boleh. Dia bab cerita-cerita lagu ni, dia ada cerita tu cerita dongeng, ada cerita tu cerita yang betul. Berulang balik bab cerita-cerita lagu ni kalau dia sebut dalam kitab-kitab lama, buku-buku lama, ada cerita tu cerita hak yang tidak sahih, ada cerita hak yang betul terjadi. Kalau cerita itu diceritakan oleh bukan ulama hadis, ataupun cerita itu diceritakan tanpa ada sanad, ambil daripada siapa tak ada, maka cerita tu cerita yang dongeng, ataupun cerita tu cerita hak yang tidak sahih sabitnya cerita tersebut. Berbeza dengan cerita yang diceritakan oleh ulama hadis. Imam Nawawi di antara ulama yang cukup mengambil berat tentang kesahihan sesebuah hadis, kesahihan sesuatu cerita. Cerita yang dicerita saat ini semua ada sanad.
sehingga kepada ulama yang menceritakan, ulama yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tambah lagi Imam Nawawi cukup berjaga-jaga untuk mengambil cerita ikut dam. Cerita-cerita berlaku Imam Nawawi tolak dulu lagi. Ni cerita-cerita yang kita cerita ini adalah cerita yang ada sandaran. Tapi bukanlah apa hak yang disebut dalam kitab asal ni itu dalam buku-buku terus kita boleh terima. Betul lagi kalau buku-buku yang dikarang oleh orang-orang baru. Buku-buku hak yang dikarang oleh orang baru tentang cerita dalam kubur lah, tentang cerita ketika nazak lah, tentang cerita, ada cerita-cerita tersebut yang ditulis oleh orang baru lah ni, yang mana cerita itu tidak mempunyai asas, tidak berasas. Tetapi masyarakat kita ni benda-benda pelik gitu diwai dengar lah. Diwai dengar. Baik. Jadi kalau cerita-cerita lagu ni kalau tidak ada sanak yang bersambung ataupun orang yang menceritakan saat itu tidak boleh dipercayai, maka cerita itu bukanlah boleh dinilai sebagai cerita yang sahih. Baik. Kemudian katanya lagi, dan ke-37 dan di antara cerita yang serupa dengan cerita yang telah lalu ialah suatu cerita yang masyhur dan telah diceritakan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Ramai orang pakat cerita, orang sebelum ni. Dan cerita ini telah sabit di sisi para qadi hakim menyabitkan cerita ini, iaitu cerita seorang lelaki di negeri Basrah pada tahun 665 Hijrah. Lelaki ini adalah orang yang jahat i'tiqadnya, buruk, hati dia tak molek, pegangan yang buruk. Pada para ulama, i'tiqad dia pada para ulama memang tak pakar. Dia orang yang tidak sedikit pun menghormati ulama, dia nganyi semua terhadap ulama. Sedangkan anaknya adalah salah seorang yang sangat menghormati mereka. Anak dia orang baiklah, dengan para alim ulama pergi belajar, tapi ayah tak pakar. Lalu pada suatu hari anaknya balik ke rumah setelah mengunjungi seorang ulama yang soleh dan membawa balik bersama dengannya sepotong kayu miswak, kayu sugi. Balik kayu sugi, ulama tu bagi. Kemudian ayahnya bertanya sambil mengajak, apa yang telah diberikan kepadamu oleh tuang syekh tu? Lalu anaknya menjawab, sebilah kayu miswak ini. Lalu si ayah tadi mengambil kayu miswak itu daripada anaknya dan memasukkannya ke dalam lubang duburnya sebagai satu penghinaan. Setelah itu kayu miswak tersebut lekat ke dalam duburnya untuk beberapa masa, sehingga apabila kayu miswak ini dapat dicabut secara paksa dari lubang duburnya, maka terkeluar bersamanya seekor anak anjing yang hampir serupa dengan seekor ikan. Lalu si ayah tadi membunuh anak anjing tersebut, dan pada waktu yang sama si ayah juga meninggal dunia. Dan dalam satu riwayat ia meninggal dunia setelah 2 hari dari kejadian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi kita daripada segala balanya, dan semoga ia memberi taufik kepada kita untuk sentiasa kita dapat menghormati sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan syiar Islam. Kita di sana ada hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Orang yang memusuhi wali aku isytiharkan perang. Maka sebahagian daripada ulama menyebut satu pepatah, luhumul ulama masmumah, daging-daging para alim ulama beracun. Jadi kita kalau mengumpat kepada orang lain dosa besar dah, tapi mengumpat kepada para alim ulama dosa dia lebih teruk lagi, akibat dia cukup buruk. Tapi ulama yang sebenar-benar ulama lah. Kemudian kata dia lagi, ke-38 telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Ambari daripada Ma'ruf Al-Karkhi radhiyallahu taala anhu. Katanya, alamatu maqtillahi azza wa jalla lil 'abdi ay yarahu mushtaghilan bima la ya'ni, adalah menjadi tanda atas kemarahan, kemurkaan Allah terhadap seseorang hamba, bahawa ia suka membuang masa dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita.
Kita di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri-ciri baiknya Islam seseorang, dia meninggal perkara yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah kepada dunia dia, tidak berfaedah kepada akhiratnya. Orang yang tinggal benda yang tidak berfaedah, sama ada perkataan atau perbuatan tidak berfaedah kepada dunia dan akhirat dia, orang itu barulah memiliki Islam yang baik. Jadi kalau dia sentiasa buat benda yang tidak berfaedah, benda yang tidak berfaedah dalam hal yang melibatkan agama, tidak berfaedah dalam hal yang melibatkan dunia, maka dia memiliki Islam yang tidak baik, Islam yang buruk. Ma'ruf Al-Karhi, dia faham daripada hadis tersebut. Dia kata lagu mana? Tanda murkanya Allah terhadap seorang hamba adalah hamba ini duk sibuk diri dengan perkara yang tidak bermanfaat untuknya dan tidak berfaedah kepadanya. Baik. Kemudian ke-39 telah meriwayatkan akan kami oleh Syekh Al-Hafiz Abul Baqa. Syekh Al-Hafiz Abul Baqa seorang ulama hadis, daripada Fudail bin Iyad, juga seorang ulama hadis yang terkenal. Fudail bin Iyad, beliau berkata, apakah engkau meminta akan Tuhanmu akan syurga sedangkan engkau melakukan apa yang dibencinya? Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cetek, dangkal pandangannya daripada engkau terhadap dirimu sendiri. Fudail bin Iyad, nasihat dia lagu bagaimana? Mung minta daripada Allah Ta'ala syurga, tapi perkataan dan perbuatanmu sering melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sebenarnya kau tak cerdik lagu ni. Mung kalau minta syurga dengan Allah, perkataan dan perbuatanmu mesti kena buat benda yang boleh mencapai syurga Allah, bukan sebaliknya. Kerana orang yang nak dapat sesuatu, dia mesti kena berjalan dengan jalan yang betul. Kalau dia nak dapat sesuatu tapi dia guna jalan yang tidak betul, dia tidak dapat benda yang dia nak. Sebab itulah di sana ada syair orang Arab menyebut, tarkun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yabas 'ala al-yabasi. Maksudnya mung mengharapkan keselamatan, kelepasan daripada neraka Allah, tapi mung tidak berjalan mengikut jalannya. Sesungguhnya kapal dia tidak akan berlayar di atas daratan. Kapal dia bila tempat berlayar dalam laut. Jadi kalau munok benda, munok satu benda, mesti kena berjalan yang betul, yang boleh sampai kepada benda yang munok. Tapi kalau munok benda ni jalan dengan jalan yang lain, mu tidak dapat capai benda yang munok. Mu mengharapkan syurga Allah, mu takut daripada neraka Allah, mu tak mau. Tetapi perkataan perbuatanmu tetap melakukan perkara yang membawa kepada neraka Allah, bukan membawa kepada syurga Allah. Jadi orang hak lagu ni adalah orang hak yang pemikiran dia adalah pemikiran yang cukup dungu. Ini kata siapa? Kata Fudail bin Iyad. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-40 telah meriwayatkan akan kami oleh Syekh Al-Hafiz Abul Baqa. Fudail bin Iyad, sebenarnya ada satu cerita yang cukup menarik tentang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad suatu ketika dahulu adalah orang debel. Satu ketika dahulu dia adalah perampok, orang debel, orang bekeng lah. Tapi satu malam saat itu dia ingat kepada orang puang, dia pun kabak pagar ni nak pergi jumpa orang puang tengah malam. Tiba-tiba dia terdengar satu bacaan Al-Quran. Dia terdengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang sedang melakukan qiyamul lail di rumah dia. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Tak sampai lagi masa orang yang beriman untuk khusyuk kepada mengingati Allah, menyebut Allah. Rabah dia seperti panah yang masuk ke dalam hati dia pada ketika itu. Lepas tu akhirnya bawa diri, dia ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah duduk jahat-jahat saat itu jadi baik. Dipendekkan cerita, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia belajar, akhirnya menjadi ulama besar.
Akhirnya menjadi ulama besar. Dan masyhur di zaman dia, Fudail adalah ulama besar, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke-40 telah meriwayatkan kami oleh Syekh Al-Hafiz Abdul Baqa rahimahullahu taala daripada Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu anhu, tidak ada di antara hamba dan Allah taala satu hijab dinding yang lebih keras daripada banyak mengaku kehebatan diri. Kita kena elok daripada mengaku kehebatan diri. Dalam istilah ulama tasawuf, perkataan ananiyah, ana ni maksud aku. Sifat ananiyah, sifat aku ni, ada keakuan ni adalah sifat iblis sebenarnya. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia kata, aku lebih baik daripada Adam, menjadikan aku daripada api, sedangkan menjadikan Adam daripada tanah. Jangan ada sifat mengaku hebat, lebih. Tidak ada hak yang lebih melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia kena ada sifat tawadhu', sifat rendah diri. Kita jangan suka mendengar orang puji kita. Sebab orang puji kita kadang-kadang bahaya diri kita sendiri. Oh, hebat dia ni. Oh, gitu. Sebenarnya kadang-kadang bahaya diri kita sendiri. Hak yang molek-molek ikhlas, akhirnya tidak ada keikhlasan. Saja je amalan hak yang kita buat. Dan tidak ada jalan yang lebih dekat kepada Allah daripada merendahkan diri kepadanya. Baik, ke-41. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita nak buka soalan pula. Kita buka soalan pula. InsyaAllah kita berhenti sini dulu untuk pengajian kitab Bustanul Arifin. Lepas tu kita buka soalan. Ada nak tanya dia, silakan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Baik. Soalannya, dia pergi buat umrah, kemudian dia tawaf. Lepas daripada tawaf dia pergi sa'i. Lepas tu sampai di bilik, balik di hotel, dia tengok dia khici. Tapi dia yakin dia khici saat itu masa tengah tawaf lagi. Jadi apakah tindakan dia? Gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, at-tawafu bi manzilatis salah. Tawaf ini menempati solat. Sebagaimana solat diwajibkan kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan, begitu juga tawaf kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Sebagaimana tawaf mesti kena berwuduk, begitu juga sebagaimana solat mesti berwuduk, begitu juga tawaf mesti berwuduk. Kalau tengah tawaf dia memang rasa keluar khici, keluar najis, maka dia tidak boleh meneruskan tawaf, kerana wuduk dia telah batal. Sebagaimana haram kita meneruskan solat kalau kita khici, tengah solat khici, ketuk, ya nak tubik malu kat orang, tak boleh, haram. Melainkan kalau kita duduk saja, tak meneruskan solat, tempat lain, terus kat buat solat malu kat orang, tak boleh, itu dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita. Baik, jadi perbuatan tersebut adalah salah. Yang pertama, dia kena bertaubat kepada Allah. Kerana sengaja dia menyempurnakan tawaf, sedangkan dalam keadaan dia tidak berwuduk, dia berhadas. Itu yang pertama. Yang pasti dia kena bertaubat kepada Allah. Yang keduanya, dia belum lagi sempurna tawaf. Apabila belum lagi sempurna tawaf, dia tidak boleh mengerjakan sa'i. Dia mesti kena selesai tawaf dulu. Dia ambil wuduk, tambah balik. Berapa? Kalau misalnya hak yang berlaku saat itu pada pusingan yang ketiga, jadi bermakna 2 pusingan sah dah. Pusingan ketiga dah nak selesai berlaku, maka dia ambil wuduk semula, dia basuh-basuh, ambil wuduk, tambah lagi 5 tawaf. Lepas daripada selesai 5 tawaf, barulah dia sa'i, barulah dia cukur ataupun bergunting. Baik, itu cara hak yang tindakan yang betul. Tapi kalau sekarang ni dia berada dah di Malaysia, bermakna dia masih lagi berada dalam ihram. Faham lagi? Berada dalam ihram, maksudnya dia belum lagi keluar daripada ihramnya, sebab dia belum lagi selesai. Jadi apabila belum dia lagi selesai, dia kena jaga pantang larang. Kalau tidak jaga, maka kena bayar dam. Baik, kemudian kalau sekiranya dia tidak boleh nak pergi, maka dia kena bertahallul dengan sembelih seekor kambing. Sembelih di sana atau di sana. Itu di antara cara dia lah.
Itu kita secara ringkas. Sebab itulah dalam kita mengerjakan umrah mesti kena ada ilmu. Jangan ikut dang je. Jangan ikut dang. Kita alhamdulillah di Terengganu ni ramai orang pakar-pakar yang pandai buat umrah ni. Amba sarangkanlah beli buku buku fiqh umrah yang dikarang oleh Dr. Jamaluddin Hashim rasanya, seorang pensyarah daripada Uniza. Bagus buku tu. Buku tu memang cukup bagus. Beli. Dalam Shopee pun ada. Baik. Baca buku tu. Buku tu cukup bagus lah. Tapi nama yang amba dah ingat dah, sebab amba ada beberapa buku. Amba dah ingat dah nama dia lebih tepat. Beli buku tu. Tambah-tambah ni orang buat umrah benda DIY ke dia panggil benda? DIY ke? Pergi sendiri. Masalah sungguh. Pergi sendiri tu tak ada masalah. Tapi masalah tak pandai buat, tak kena buat. Ramai mana hak yang gini niat di Tan'im. Hak tu sebenarnya adalah salah, tak betul. Dia naik atas flight, dia kata kita masuk Mekah dulu. Tak apalah, kita malah nak pakai ihram ni di KLIA. Lepas tu kita tak apa. Kita pergi sampai Mekah, kita pergi niat di Tan'im. Tak boleh lagu tu, salah lagu tu. Kita mari daripada luar miqat asal ni, siapa di miqat mesti kita kena berniat. Tak boleh kita nak niat di Tan'im, di tanah halal tak boleh. Sebab hak tu niat di Tan'im hanya untuk orang duk Mekah dah. Kita daripada luar di niat nak pergi sana nak buat umrah mesti tidak boleh melepasi miqat, melainkan kita kena niat. Perbuatan tersebut menyebabkan wajib dia kena bayar dam, kena sembelih seekor kambing. Jadi ni benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Baik. Kena ada ilmu lah. Wallahu a'lam. Sila. Okey. Jadi kita tengok ada tu imam ataupun tak kira lah tu imam ke siapa ke, dia bagi seorang ke dia tu imam ke, tak kira lah. Kita pun sembahyang dengan dia. Tiba-tiba masa dia rokok ataupun dia sujud, pewing nampak punggung. Allah. Jadi apabila pewing nampak punggung, bermakna dia telah terdedah aurat. Batal tak sembahyang dia? Batal. Jadi apabila batal, dia tak tahu. Batal sembahyang dia. Bagaimana tindakan makmum? Makmum tu kan nak kata subhanallah, imam kata benda pula subhanallah. Tak ada faedah juga. Makmum saat ni tidak boleh dah ikut imam tersebut, kerana antara syarat sah mengikut imam adalah alla ya'lama butlana salati imamih. Makmum tidak mengetahui batal sembahyang imamnya. Kalau makmum tahu batal sembahyang, tak boleh nak ikut dah, sebab dia imam tu kalau batal sembahyang, dia tak sembahyang. Jadi kenapa kita nak ikut orang tak sembahyang? Tak? Wallahu a'lam. Power Ranger Atromeng patung untuk budak-budak tak apa. Untuk budak-budak, khususnya budak puang. Untuk budak puang tak apa, budak lelaki tak payahlah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Bab patung ni memang ada larangan keras daripada hadis. Bab patung ni. Sehingga kan la'anallahu al-musawwirin. Ada beberapa hadis Allah Taala melaknat orang yang buat patung. Cuma kalau untuk kanak-kanak perempuan tak apa. Kanak-kanak perempuan tak apa. Untuk latih dia kanak-kanak perempuan. Tapi hak jenis homo 20, hak lelaki duk main Power Ranger lagi patung, tu tak boleh. Wallahu a'lam. Orang Jepun pun kahwin, dia beli anjing. Kan ada larangan kan. Tapi kalau dia buat kedai wang je. Kita ada masalah. Dia bukan buat kat rumah dia, buat kedai wang kan. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Apakah perbezaan di antara pendapat Al-Azhar, pendapat Mu'tamad dan pendapat Al-Asah? Perkataan pendapat Al-Azhar, pendapat Al-Asah adalah istilah yang diguna oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, dia banyak menggunakan istilah Al-Azhar, Al-Asah, Al-Mashhur, Al-Sahih. Dia banyak guna istilah tersebut. Lepas tu nanti kita akan cerita istilah Mu'tamad pula. Istilah Al-Azhar diguna oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin.
memberi isyarat bahawasanya untuk permasalahan tu Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan. Imam Syafi'i ada dua pandangan, ataupun mungkin lebih daripada dua pandangan. Al-Azhar isyarat kata, asal mana Al-Azhar lebih zahir, tapi kita tak tahu makna gitu. Al-Azhar maksudnya pandangan ni Imam Syafi'i, hukum ni Imam Syafi'i ada dua pandangan, mungkin tiga pandangan, yang mana tidak sama pandangan Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Syafi'i cuma menilai pandangan-pandangan tersebut mana dalil yang lebih kuat. Maka dalil yang lebih kuat adalah Al-Azhar. Lawang dia tak kuat, tetapi lawang bagi Al-Azhar nisbah kepada dalil masih lagi kuat, namun hak yang kedua adalah lebih kuat. Boleh faham ke tak? Hak ni kuat, tapi hak ni lebih kuat. Hak lebih kuat tu dipanggil Al-Azhar. Dia berbeza dengan pandangan masyhur. Masyhur adalah pandangan Imam Syafi'i, ada dua pandangan, mungkin tiga pandangan. Pandangan masyhur itu adalah dalil dia lebih kuat, namun lawang dia dalil tak kuat. Manakala Al-Asah, Salih Al-Asah tanya kan, Al-Asah ni adalah isyarat kepada berlaku khilaf di kalangan ashabul wujuh, ulama-ulama yang layak untuk mengeluarkan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Contoh Imam Ibn Surayj, ni sebagai contoh. Baik, kadang-kadang pandang ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i dalam satu hukum mereka berbeza pandangan. Maka ulama yang kemudian cuba timbangkan pandangan-pandangan yang berbeza, manakah dalil yang lebih kuat? Okey, pandangan ni lebih kuat, tapi lawang dia kuat juga, cuma kurang sikit, maka pandangan yang lebih kuat tu dinamakan Al-Asah. Boleh faham ke tak? Boleh faham Baik, kemudian mu'tamad. Apa makna mu'tamad? Mu'tamad ni adalah pandangan yang dipegang. Ada beberapa pandangan, mana pandangan yang mu'tamad? Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan Al-Asah mu'tamad, pandangan Al-Azhar mu'tamad. Nah, pandangan yang dipegang. Lawang kepada pandangan Al-Asah, lawang bagi pandangan Al-Azhar adalah pandangan dhaif. Cuma pandangan dhaif kadang-kadang tidak boleh diamalkan sebab terlalu dhaif. Kadang-kadang pandangan yang dhaif nisbah kepada dalil masih lagi kuat, masih boleh diamalkan, tapi daripada sudut fatwa kena fatwa pandangan mu'tamad, pandangan yang dipegang. Baik. Boleh Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.